Selamat bertemu kembali di channel Labu Studio. Saya Hamidi Izwan. So hari ini kita akan berbincang sedikit mengenai topik penipuan jualan di dalam online. Saya rasa ada di kalangan sahabat-sahabat semua yang suka membeli barang-barang secara online, sama ada melalui Shopee ke, Lazada ke, ataupun lelong.com ke. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang pernah ditipu, termasuklah diri saya sendiri. Okey, sebelum tu saya nak cerita sikit macam mana kejadian penipuan ni berlaku kepada saya. Ada beberapa siri ataupun episod lah yang saya sendiri, walaupun dengan cara yang amat berhati-hati pun kena tipu juga dengan seller yang komen ni. So pada satu hari tu saya ada membeli iPad Pro yang kiranya second hand lah. Walau bagaimanapun iPad Pro tu dia tak ada Apple Pencil. So saya start Google, saya start check dalam Mudah, saya start check dalam Shopee ataupun platform jualan online yang lain. Walau bagaimanapun harga dia agak tinggi. So saya dapat satu offer yang menarik. Harga dia tak berapa murah sangat, yang mana saya rasa kalau murah tu dia of course penipu lah. So harga dia logik, masuk akal juga, walaupun slightly murah sikit. So saya start contact. Daripada situ saya mula kenal seller ni, dan lokasi dia pun tak jauh juga, sekitar KL. Walau bagaimanapun saya setkan masa untuk berjumpa dengan seller tu hari keesokan harinya. Saya pun tak boleh nak book sebabkan saya tak nak buat bayaran apa-apa melalui online. Harga dia adalah lebih kurang RM350. Jadi saya minta dia hold dulu sehingga saya pergi ke KL pada esok harinya. Walau bagaimanapun selepas 10-15 minit dia kontak saya balik, dia hubungi saya balik, yang mana iklan dia dapat perhatian ramai dan dia perlukan some sort of security. Dia tak nak jumlah yang penuh, takut nanti saya tak gain trust daripada saya, dan dia minta masukkan RM50 saja. Dan daripada RM50 tu dia akan hold barang ni sehingga besok paginya, sehingga saya turun ke KL. So saya pun fikir okeylah, RM50 bukannya jumlah penuh pun dia minta, bukan RM350. Once saya dah bank in dan saya cuba hubungi dia, line telefon dah ditutup dan dia dah block saya. So ini adalah contoh yang kejadian yang berlaku kepada saya lah. So antara perkara yang saya boleh share dengan sahabat-sahabat, bagaimanakah cara ataupun taktik penipu yang menjual barang-barang di dalam online. Tak kira apa platform sekalipun, sama ada Mudah, Lazada ataupun Shopee. Walau bagaimanapun, ikut pengalaman saya, macam di Shopee ataupun Lazada, dia termasuk carousel sendiri, dia ada satu security, bermaksud payment kita bayar through platform tersebut dan tidak akan dilepaskan kepada seller sehinggalah kita dapat barang dan kita verify untuk satu tempoh masa. Once kalau katakan kita dah verify, delivery dah sampai ke kita dalam satu tempoh masa, saya ingat kalau tak salah saya 24 jam kot. Kalau kita tak kata kita receive pun, dia akan lepaskan duit tu. Melainkan kalau katakan dia kata kita dah receive tetapi barang tak sampai kepada kita, itu kita boleh report dengan platform tersebut. Itu antara platform-platform jualan yang bagi saya yang menjaga kepentingan pelanggan lah. Walau bagaimanapun ada juga platform-platform yang tidak mementingkan security sangat. Itu antara seller dengan juga buyer. Salah satunya adalah dalam mudah.com. So kita sebagai pembeli haruslah menjaga kepentingan diri kita sendirilah, ya. Dan juga di dalam carousel, walaupun dia ada security berkaitan dengan payment, sometimes ada juga buyer yang membeli barang tanpa melalui cara yang carousel tetapkan, iaitu bayar direct kepada carousel. Alasan penipu-penipu ataupun penjual-penjual yang betul pun kadang-kadang dalam carousel ni dia katakan payment lambat dapat kepada dia. Bermaksud bila kita dah bayar, dia akan postkan barang, payment daripada carousel tu lambat sikit sampai kepada seller lah. Itu antara sebab-sebab kenapa seller ni susah sikit nak berurusan kita bayar kepada carousel, dan dia prefer bayar direct kepada akaun dia. So antara ciri-ciri scammer yang kita patut kenal, dia yang pertama ialah dia akan cuba meyakinkan kita bahawa dia adalah penjual yang
genuine ataupun asli. Dia reply pun cepat juga, reply kepada soalan-soalan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya dia akan meletakkan satu urgency kepada pembeli. Bermaksud kita kena bank in cepat. Kalau tak, barang ni tak ada. So dia akan letakkan bebanan kepada kita. Okey, dan kalau katakan kita tak fikir panjang, kita kata tak apalah. Walaupun katakan RM10 ke RM20 ke RM50 macam kes saya tadi, rasanya murah daripada harga barang tu. Tapi bila scammer ni, dia tak kira berapa nilai barang tu, janji dia dapat duit. Jadi dia akan letak put urgency kepada kita, iklan, dan ramai yang dah bertanya minta kita bank in dulu. Saya nasihatkan sahabat-sahabat jangan sekali-kali bank in kalau katakan kita tak kenal. Antara faktor ataupun cara kita nak kenal scammer ni ialah harga barang tersebut adalah terlalu rendah ataupun too good to be true lah. Ada juga yang kalau katakan kita tengok yang jual Mavic 2 Pro, harga dia dalam 6,500, tapi dalam online, dalam mudah pernah saya tengok dalam 2,200, 2,300, 1,800. Untuk brand new, harga dia retail adalah 6,500, tapi dia jual dalam lingkungan harga 2,000. Bila harga tu good to be true, kalau boleh abaikan iklan tersebut. Dan kalau katakan harga dia betul-betul murah pun, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, barang tu barang panas. Barang panas ni dalam arti kata yang lain, barang tu barang curi. Dia nak lupuskan cepat, dia akan letak harga yang murah dan dia minta berjumpa dan kita bayar cash kepada dia supaya tak ada apa-apa bukti akaun ataupun maklumat daripada penjual. Kalau kena dekat kita, masalah lah. Kita beli kamera sebagai contohnya, kita beli kamera curi. Pemilik asal kamera tersebut dah buat report polis dan dia dah report kepada, contohnya kamera Canon, dia akan reportkan kepada Canon. So kalau ada apa-apa masalah berkenaan dengan kamera tu, kita definitely kita akan hantar kamera tersebut kepada Canon Service Center untuk diperbaiki. Dan bila sampai kepada Canon Service Center, bila dia tengok nombor siri, ia adalah barang curi. So kita kena menjawab dengan Canon, kita kena menjawab dengan polis. Siasatan polis akan dibuat kepada kita sama ada kita ni adalah pencuri kepada barang tersebut. So ia akan melecehkan kita lah, dan kita pun tak ada bukti maklumat, sebabkan scammer ni biasanya dia akan buat transaction secara cash, ataupun dia minta bank in kan, bukan kepada akaun dia tapi kepada akaun third party. Yang kedua, faktor kenapa barang-barang ini dijual dengan harga yang murah, mungkin seller adalah genuine seller, tetapi masalah kewangan dan dia perlu dapatkan cash dengan secepat mungkin. Mungkin ada urgency di pihak dia, mungkin bini nak bersalin ke, mungkin kereta rosak nak perbaiki ke, jadi dia perlu jual barang. Tak kira harga dia mungkin rendah sedikit daripada harga market, tetapi tak adalah rendah sangat sampai tak masuk akal kan. Jadi sahabat-sahabat kena perhatikan dari segi harga, baca karakter seller tersebut. Faktor yang seterusnya adalah biasanya lokasi seller conman ni, dia akan letakkan lokasi yang tak masuk akal. Sometimes kebanyakannya memang dia akan letak di kawasan, bukan di tempat-tempat bandar-bandar besar. Dia akan letak contohnya dekat Chini ke, dekat belah Kedah-Kedah, kampung-kampung dekat Kedah ke, kampung-kampung dekat Sabah ataupun Sarawak ke, yang mana ia akan menyusahkan buyer untuk pergi direct COD. Dan cara yang kedua adalah dia akan yakinkan buyer untuk bank in kepada akaun dia dan dia akan post. Itu kena hati-hati dari segi location dia. Dan location ni biasanya kita akan dapat cek dalam maklumat dalam Mudah ataupun dalam Carousel atau platform-platform lain, dia akan ada nyatakan tempat untuk COD dia di mana. Ada pernah beberapa kali juga saya cuba berborak dengan conman ni, kalau katakan saya boleh COD dekat tempat dia sebab saya tinggal dekat dengan tempat dia, tapi dia akan gunakan macam-macam alasan, barang dah jual ke, ataupun dia terus stop, dia tak nak berborak lagi dah dengan saya, dia tak nak cakap dengan saya lagi dah. Untuk sahabat-sahabat yang fotografer ataupun yang berminat untuk beli barang-barang elektronik, termasuklah kamera, barang-barang yang mahal ya, saya suggestkan untuk anda semua pergi cek barang tersebut. Kita tak tahu, kadang-kadang barang tu dalam keadaan yang tak bagus, tak baik, ataupun mungkin dah hampir rosak. Jadi untuk barang-barang elektronik especially, pergi jumpa dengan seller, kita cek barang tu betul-betul dan kita bayar. Contohnya saya membeli iPad Pro. Beliau adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, walau bagaimanapun nak berhijrah ke Jepun. Jalan cerita dia agak pelik sikit. Harga dia agak murah sikit. Jadi saya syak juga sama ada dia ni betul nak jual ke ataupun scammer. Bila saya cadang untuk berjumpa, dia kata okey dekat Lawyat, tanpa ada apa-apa deposit. So bila saya pergi dekat sana dan saya cek barang tersebut,
saya test iPad Pro tersebut, saya tengok ia dalam keadaan yang pristine, yang sangat baik dan siap dengan goodies dia sekali, dan saya tak rasa bila nampak penampilan dia bukanlah seorang penipu ataupun pencuri ke katakan. So saya terus online transfer kepada beliau lah. Jadi untuk barang-barang kamera especially kena tengok, sebab kita tak tahu kalau katakan bendanya dah dipostkan kepada anda, tiba-tiba anda tengok barang tersebut dalam keadaan rosak, kemek, contohnya lens ada masalah dari segi kemek ataupun ada fungus. Dalam iklan kata tak ada fungus, bila tengok ada fungus. Ada juga kadang-kadang iklan yang dia letak rating tinggi. Ada yang saya pernah beli lens Fuji yang dia letakkan 9/10. Jadi bila tengok lens tersebut, saya ingat 7 pun mungkin tidak kot. Cala, pala, keliling semua, harga dia murah lah juga. Tapi fungus tak ada. Disebabkan harga dia murah, saya beli jugalah sebab untuk kegunaan, bukan untuk jualan. Jadi itu anda kena berhati-hati sebelum membuat satu-satu pembelian ataupun transfer duit kepada seller. Okey, mungkin anda sendiri ada pengalaman berdepan dengan scammer-scammer online yang ini. So kalau anda boleh share cerita anda di ruangan komen di bawah. So kita mungkin boleh berkongsi. Semoga dengan perkongsian anda, sahabat-sahabat semua berkenaan dengan kes penipuan secara online ni, dia dapat sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan kepada sahabat-sahabat yang lain nak beli barang-barang secara online. Secara tak langsung kita dapat menjaga kepentingan kawan-kawan semua daripada ditipu oleh konmen-konmen yang ini. So itu sahaja entry pada episod YouTube saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan like, dan kita akan berkongsi tajuk-tajuk yang lain. Okey, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.